Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So Bitcoin semalam melakukan kenaikan almost hit kita punya quarter level. Kemudian berlaku sikit drop semalam dan minin secara official untuk candle semalam adalah kita berada dalam red candle. So macam tu cakapkan, kita berada di almost berada di point yang mana expectation kita untuk Bitcoin untuk ada peluang berlaku correction. So tak perlu banyak correction yang setakat ni untuk berlaku di Bitcoin adalah yang daripada share itu adalah expectation semua dalam 20%. So hopefully kita dapat lagi 20% untuk expected untuk kita dapat pergerakan ataupun dapat net position untuk kita tambah lagi aset kita. So alhamdulillah tu punya profit untuk tahun lepas yang tu beli all in masa bulan 9 itu dah dalam 140%. Sekejap, dengarkan ikutkan 100, yes, 140%, 135% profit. So ini apa yang Zul invest itu plus minus, ini dah total 17, dah profit 10. So ini Zul punya portfolio. Apa yang Zul all in masa tahun all in tahun lepas bulan 9. So total asset currently adalah berada 22.2. So kalau katakan kalau hari ni Zul kata easy semua position, jumlah tu punya kata duit tu 22.2k. So dalam untuk profit baru saja 4%, naik 24. So masih banyak lagi. So apapun untuk hari ni, let's go kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk review market. So ini adalah untuk the Bitcoin, total market berada di 2.33%. Kemudian volume berada di 192, hampir 200 bilion, kenaikan 62. So volume yang tinggi untuk di Bitcoin, mostly aku kata market tertumpu kepada Bitcoin. Bitcoin, walaupun Bitcoin tertumpu market ke Bitcoin, tapi altcoin ada juga berlaku kenaikan. Contoh yang semalam kita tengok macam mana Dogecoin naik 30%, Shiba Inu 20%, coin yang tu ada VRA naik sampai 20% lebih juga, dan ada juga beberapa coin yang lain yang tu tak perasan, tapi mostly ada yang tu mau naik drastik lah. Tapi pun pagi ni kita tengok sebab apa berlaku balik correction, bukan berlaku sikit rejection untuk di Bitcoin. So ada altcoin yang follow sikit, mostly ada 5 ke 6% drop, tapi ada juga 5-6% berlaku kenaikan. So bong semalam juga 25%. Sandbox dan mana berlaku kenaikan. Alhamdulillah tu ada position kat Sandbox dan mana 10% untuk di Sandbox, mana pun expect mana 15%. Juga lagi kawan-kawan yang tu ada kuartal Rus juga naik hampir 8% malam, weekly 25%. So semua ni coin yang ada, sebab tu alhamdulillah profit yang banyak agak dalam tu punya kuartal portfolio. So pilihan-pilihan coin yang tu beli. So coin ni banyak, ada lebih 25 ribu lebih jenis coin. So tak terpulang pada anda apa jenis coin yang beli. So hopefully anda beli coin yang kuartal dan coin anda dalam profit. So selalu lega 7%. So let's go terus kita pergi ke chart. So chart untuk di Bitcoin ini adalah pergerakan di Bitcoin. So apa yang expectation akan adalah untuk berlaku sum of correction dekat dalam kawasan ni. Sebab apa? First itu kita ada major resistance ni, kita dah touch dan kita dapat correction, dan correction dekat sini Zul tak buy. Kenapa Zul tak buy? Zul expectation akan berlaku sedikit lagi another correction, tapi mostly macam juga akan tahun ni memang kita akan so far kita dapat data, kita dapat setiap penjatuhan adalah almost plus minus dalam 20%. Kat sini pun 20%, even dekat sini pun 20%. Ini adalah tempat Zul all in. Ini adalah tempat Zul all in itu. Kenapa Zul all in? Disebabkan RSI di daily oversold, stock RSI di oversold. Sebab itulah suatu punya kata strategi untuk tahun ni dapat oversold. Itulah point yang paling healthy lah untuk Zul all in. Kemudian kita dapat next 20% yang ini. So yang ini yang Zul tak buy, dan aku kata mana ini Zul buy, ini Zul buy. So yang ini Zul tak buy sebab apa? Sebab RSI ni tak berapa nak oversold. Sama juga kat sini Zul tak buy sebab tak berapa nak oversold. So bukan tak boleh beli, so tapi berdasarkan data ni consider boleh beli sebab kita lamburan. So next position adalah sekiranya RSI itu berada dalam paras ini ataupun berada di punya key level, iaitu betul-betul lah oversold. So Zul akan, ini adalah kuasa memang untuk Zul, untuk dia punya emotional. Kalau Zul buy kat tu, untuk all in pun tak ada masalah. So next time kita akan kuartal tertumpu juga. Kalau RSI kuartal half oversold ni pun kita boleh expectation ke boleh masuk. So kita tengokkan data. So itu untuk di correction. So correction untuk di Bitcoin pada point ni, kenapa dia cakapkan Zul expectation kan untuk berlaku correction dekat kawasan ni adalah disebabkan kita almost touch kita punya all time high. Kita ada berapa all time high kita ikutkan dalam ni plus minus dalam 68.7.
So kita ada berapa persen lagi untuk naik daripada point ni, normal dalam 6 ke 10%. So apapun untuk candle semalam dah pun berlaku red candle. So red candle ni kalau ikutkan huge candle ni adalah expected untuk continuously kalau candlestick. So meaning hijau satu red candle, contoh macam ni lah, contoh macam ni. So expected mungkin akan berlaku sekali hari ni, hari Jumaat, close candle hari kuartal hari Khamis dalam masa 10 minit kita akan close. So expected untuk hari Jumaat ni mungkin akan berlaku satu lagi pump dan mungkin boleh sampai ke 68 sekiranya kita break body above 64. So kita boleh hit 68. So apa yang Zul expected untuk kali ni adalah untuk expectation price buat kenaikan dan buat higher high dan RSI buat higher low. Dan sekiranya itu berlaku, so kita ada potential untuk correction. Dan correction maksudkan kalau berdasarkan apa yang kita dapat performance currently 20% ke 25%. So kita akan expectationkan daripada all time high ini berlaku correction almost 20-25%. 20% kita akan berada 54, expectation dalam 25% kita akan berada almost ke ataupun 53, 23%, 52. So kita punya support kembali. So untuk support 5 ni dia akan draw, tapi 53 pun dia akan monitor juga. So as ini kan see. So ini apa berlaku, dia jangkakan kejatuhan daripada rejection ni, dia akan reset balik RSI untuk berada oversold. So dia ada high expectation untuk RSI ni berada oversold betul-betul di kawasan line merah ni dan stop time oversold. So ini bermakna akan memberi peluang ataupun memberi membuka pintu peluang untuk Zul all in untuk tahun ini. So insyaAllah another RM30,000 Zul nak all in untuk tahun ni, untuk bukan untuk di Bitcoin saja, untuk di Bitcoin dan juga beberapa altcoin, mostly ke dalam tu punya top 10, iaitu antara top 10 yang Zul nak invest balik adalah untuk di Ethereum. Zul dah all in tahun lepas. Mungkin Zul akan tambah sikit lagi, tak priority. Tapi untuk Bitcoin Zul akan another Bitcoin another 7,000 untuk Zul all in. Kemudian untuk Solana, untuk Avax, untuk Polkadot, Cardano, Chainlink, Uniswap, Matic, Phantom. So ini adalah betul-betul punya point ataupun Zul punya target untuk tahun ni, untuk all in untuk coin ni. Kemudian coin-coin yang lain, contoh seperti EPIC tu Zul nak tambah sikit lagi, possible nanti Zul akan tambahkan. So itu untuk position ataupun apakah expectation Zul untuk chart berdasarkan hari ni. So kita dah berada, tengok RSI dah berada overbought. So kita tengok RSI dah pun berada overbought, stop RSI overbought. So ini kita akan tengok sedikit consolidation, sama ada bullish consolidation untuk terus berlaku kenaikan ataupun rejection untuk berlaku quarter correction yang kita expectation adalah 20%. So dapat tak dapat kita akan tengokkan nanti dan kita akan tunggu peluang. So apapun sekiranya untuk Zul punya position, kalau price terus berlaku kenaikan pun Zul happy. Sebab apa? Dia akan meningkatkan Zul punya profit. Dan sekiranya dia berlaku drop ataupun correction, dan macam juga akan Zul be prepare. Zul tak kisah dia naik ke dia turun. Kalau naik Zul profit, kalau dia correction Zul akan dapat dapat position untuk invest lagi. So correction tu kat mana? Correction ni tak kita macam kan, correction ni dia akan berlaku di point dia. So point dia tu dia hit major resistance. So next point correction adalah sama ada dari antara ni, tapi kita dah melebasi fasa tu, price dah pun breakout. So tak ada correction daripada point ni. So now next point correction expectation point correction adalah daripada all time high yang lepas, iaitu expected 68 ataupun dari 64. Correction 64 pun boleh, correction dari 68. So tak kisah, naik untung, correction itu kita akan dapat peluang. Bukan kita, Zul akan dapat peluang untuk buy. Untuk anda, terpulang pada anda kalau anda fikirkan itu correction yang anda nak buy ataupun tidak. So itu untuk di Bitcoin. So currently enjoy, tapi memang kita akan kita akan daburan untuk 25. So kita dah 2 tahun. Setahun kita layan perasaan negative profit. Zul sendiri pun negative profit masa tu 80%, 70%. So siapa follow Zul lama dia tahulah macam mana Zul layan daripada dia punya position dekat atas ni, negative profit tu sampai 80%, 90%, iaitu daripada yang ni. Macam mana ini 24% untung. Anda pernah kalau anda tengok dulu Zul punya portfolio 80, 90% negative profit. Tapi Zul tak jual sebab apa? Adalah satu tindakan yang kata tak betul lah kalau Zul jual. So Zul sebab apa? Memang kita dalam downtrend. So Zul biarkan Zul kumpul dana baru dan Zul buy. Dan alhamdulillah Bitcoin
ataupun Bitcoin dan altcoin tu start buy selepas the breakout ni, Zul buy dalam kawasan 16k, kemudian net position tu Zul buy dalam kawasan ni, dan kawasan ni yang Zul buy heavily all in untuk tahun 2023. So now tu tunggu position untuk all in tahun 2024. So far semuanya dalam keadaan yang baik, semua dalam untung. So now kita akan tunggu correction. Yes, Zul tak buy correction ni. Kalau anda buy, tahniah untuk anda. So now tu tunggu Zul punya correction. Kalau berlaku, Zul akan grab buy. So tak ada aku kata emotional yang aku kata miss buy ke tidak. Sebab apa? Zul dah buy ke bawah ni. So now Zul hanya tunggu peluang dan opportunity. Tu peluang opportunity RSI dan technical mengatakan kita expectation boleh dapat sedikit correction daripada point itu, next correction ataupun sedikit sideways. Tak kisah kalau price tak turun banyak pun, kalau price turun sedikit ataupun sedikit sideways buat base dalam antara between 68 dan 5 kuartal 60 ni, dan dia meletakkan RSI berada close to oversold, RSI berada close to oversold. So itu pun dah aku kata memberi membuka peluang untuk Zul masuk dalam market untuk tambah lagi aset untuk next pump untuk di Bitcoin. So menyebabkan expectation untuk Bitcoin at least berada di 100k, tapi kita akan beware ada trend line ni, expectation untuk Bitcoin be almost close tak sampai 100k. So itu kita kena tengokkan macam mana. Kalau breakout trend line hijau ni meaning free fly untuk Bitcoin untuk expectation 1.6 ataupun more higher to 4.2 dalam 240. So hopefully kita dapat breakout yang ni. Breakout ni huge untuk aku kata market untuk Bitcoin. Sebab apa? Bitcoin dalam 4 year circle tak berlaku rejection lagi daripada aku kata major resistance ni. Yes, consider ni rejection tapi sikit saja. Mostly kita dapat almost dalam 40%, 50% correction. So tak dapat correction, terus berlaku kenaikan. So hopefully dengan kenaikan untuk Bitcoin ni juga dapat breakout kita punya yang ni. So kalau ikutkan daripada all time high, supposedly all time high untuk Bitcoin dia akan around dalam mana kawasan-kawasan ni. So min 25 tak jauh pun. Tu ikutkan all time high ni tak jauh pun, berapa persen saja. Tapi sekiranya Bitcoin berjaya buat setelah aku kata pergerakan another volume yang tinggi, dapat breakout at least untuk zone, untuk technical zone at least dapat breakout trendline hijau ni. So meaning kita boleh aku kata berlafaz lega ataupun huge opportunity untuk circle time ni adalah expected boleh price more higher ke atas. So expected boleh sampai 4.2 dan $240. Tapi apapun untuk be safe, Zul hanya target dulu almost dalam $100, iaitu antara between 1.2 ke 1.6. So 1.6 kita berada di 101k USD dollar. So itu untuk Bitcoin punya target, dan apapun kita akan tengokkan, kita akan monitor time by time berdasarkan apa data yang kita ada di chart. So itu untuk di Bitcoin. Let's go, kita pergi ke ruangan komen sikit. Mungkin hari ni tu tak ambil boleh banyak, sebanyak agak ruangan komen ni. So first tu akan ambil subscriber dulu. Bukan subscriber, tu akan ambil aku kata membership. So dalam tu tolong tengokkan Velo dan BCMC. So Velo USDT, Velo USDT, Velocity last kat mana, tengok kat KuCoin rasanya. Yes, dekat KuCoin. Velocity harga opening adalah di 5 sen. So price dah breakout macam mana, cumanya static, tak ada bersebarang berlaku momentum naik lagi. So tengoklah macam mana. Kalau anda nak invest, nak letak anda punya position, consider masih belum terlambat. Price baru saja breakout yang ni, cumanya dia tak ada pergerakan yang drastik dengan atas ni. Tapi expectation kena berlaku pump kawasan ni, net movement adalah di kawasan 5 sen. So break above 5 sen tu kita boleh katakan ada opportunity untuk dia attack balik all time high dia di kawasan almost $1. So hampir $2, 1.9 $2. So kalau anda nak invest, anda nak letak position 0.005 sen ni harga dah murah dah. So anda boleh dapat berapa ratus? 1, 2, 3, 4, 5. Anda nak dapat 100,000 coin pun tak ada masalah kawasan ni. Tapi make sure anda invest duit exportable loss dan anda kaji punya fundamental. Secara technical, price berada below harga opening. So itu mengatakan dia ada masalah sedikit dalam fundamental. So mungkin anda boleh aku kata monitor dia macam fundamental, dan ada barang perubahan, mungkin itu point anda untuk all in position. So itu untuk di Velo. Kemudian BCMC USDT, BCMC USDT, Get.io, rasa macam tu tak pernah review. BCMC, so harga opening jauh ni, harga opening dia. Harga opening adalah dekat sini. So ini bermakna fundamental dia aku kata dalam kuartal ni lah. Fundamental dia ada something wrong lah. Tak tahu apa. Lu pun tak tahu coin apa. So tengok dah drop, buat static berada 7 sen. So adakah dia akan regain balik? So kita akan monitor last channel yang kita boleh dapat kat sini. Last low yang kita ada adalah dua ni. Consider di ini dan ini. Dan kita ada satu shadow ni, kita akan ambil shadow. So expectation dah pun ikutkan dah breakout lah.
ikutkan channel ini pun boleh consider channel juga. Low ini to low ini, okay, ini kalau kita ambil ini pun ni, so kita boleh nampak monitor channel-channel. So channel ni dah breakout, so next moment expected adalah breakout ini, baru kita bisa jangkakan dia akan berlaku sikit agresif lah. So kita ada point base dalam kawasan ni, price mana kalau ikutkan dalam ni, right, price mana kita ada base dalam kawasan ni. So meaning breakout ni at least breakout above 2 sen, baru kita akan nampak sedikit agresif movement ke atas. So kalau anda nak invest dalam kawasan ni, boleh harga murah saja, mungkin boleh dapatkan sedikit quarter coin yang anda nak hold bawah ni kalau naik profit. So kalau breakout 2 sen ni, mungkin anda boleh tambah lagi untuk long term. Tapi apapun, secara long term quarter price ini masih lagi quarter tak bercantik. Sebab apa? Below harga opening. So anda perlu kaji dia punya fundamental. So itu BCMC, kemudian next comment ditentukan tadi dulu. Okay, Assalamualaikum. Tengok kat XC dan EGIC, boleh tak? Okay, AXSUSDT rasa ada berlaku kenaikan juga. Sebab apa? Mana dan quarter sandbox berlaku kenaikan. So XC expected, yes, ada juga berlaku kenaikan. So last itu kita berada di kawasan base, menunjukkan kita berada di kawasan base. So mana-mana dalam kawasan ni kita ada falling channel, price dah breakout. So nanti tu akan clearkan lah data-data lama ni. So meaning kita akan tumpu yang penting saja, yang major saja. Tu kita ada support sebelum ni, price dah break support dan kita recent. So price between. So kalau AXC ni, kalau anda masih berminat untuk ataupun nak repair anda punya portfolio, mungkin anda position ataupun anda punya average berada atas, so anda nak buy. So untuk di AXC now, antara $11 ke $5 adalah good range untuk anda buy sebanyak boleh untuk repairkan anda punya average unit. Sebab apa? Kita berada di kawasan base. So later breakout saja ni, kita expectation untuk AXC boleh fly lagi. So fly atau mana tak tahu, tapi expectation price itulah point untuk dia breakout more higher. Kita dah breakout dia punya downtrend, kita berada di support resistance. So support selalunya daripada support ini, price akan breakout resistance ni, at least dia akan pergi ke 1.6 itu expected akan berada almost dalam kawasan harga ini. So dalam 24. So anda boleh draw Fibonacci. So itu untuk AXC. Kemudian AX EGIC, so EGIC kat KuCoin dulu. Okay, kita tengok macam mana kat KuCoin. Sama juga kita monitor itu daripada down channel ini, breakout menunjukkan dah breakout. Kita dapat point yang paling cantik, point yang favorite tu lah, breakout falling channel, kemudian dia naik, kemudian dia return correction balik ke support. So last low last high dapat support. So siapa yang ada buy dalam kawasan ni, menunjukkan Dorimak tu 27-26 anda buy di position yang cantik, dan itulah position untuk all in. Sama ada anda all in dalam kawasan ni dan second all in dalam kawasan ni. So dua-duanya good position, anda holding. So now price kita menuju 1.6. Kita dah sampai 1.2, berlaku sikit correction, tak adalah expectation 1.6 kita berada di 47. So next target kita adalah kita boleh monitor dia punya all time high. All time high disebabkan kita ada double all time high ni. So kita boleh guna saja Fibonacci yang to draw ni. So next kita 1.6. So ini kita delete lah, delete. So 1.6 kita berada di almost $1, iaitu 97 sen, dan kita punya expectation target kita ada tu 4.2 dalam kawasan 2.3. So ini kita punya maximum stress. So kita akan tengok kan, tapi berdasarkan yang ni SC ni, kita punya point ni ada tinggi. So mungkinkah akan lebih lagi tinggi. So lebih ke atas ni. So terpulang SC dulu pernah melakukan kenaikan yang drastik. Tu kita itu EGIC. So EGIC tengok macam mana rezeki anda. Kalau price tu tidur berlaku kenaikan, tu mungkin akan melakukan. So at least siapa yang dah ada position, dah go position. So siapa-siapa yang dah baru nak masuk, consider dah agak terlambat untuk anda punya DCA. Nak all in tu tak saran dah. Kalau nak DCA, kalau nak DCA boleh, tapi yang siapa dah all in, tahniah untuk anda. Untuk kuartal next kita hanya monitor movement. So $1, $2.2, dan kalau breakout ni kita boleh holding more higher ke atas. So itu untuk EGIC. Next comment, okay, Azul dah buat live, tak buat live malam-malam pun dulu. Okay, so far sekarang ni tu tak sempat nak buat, tapi mungkin tu akan akan buat. Sebab apa, selalunya kalau tu balik malam pun dah balik pukul 10 sampai 10.30, mandi kita tengok dah pukul 11 dah. Zone limit sekarang ni pukul 12. Pukul 12 sebelum 11.30, pukul 12 tu dah ngantuk dah. So kalau tu nak buat live tu tak sempat lah selalunya. Dan tu juga selalu banyak kerja full lah 10 pagi sampai malam. So kuartal buat tu live bukan work live, kuartal masa untuk seharian tu agak sedikit lah.
Kemudian pagi pula tu sibuk lah dengan tu punya aktiviti. Next, okay. Soalan tu apa ni? PYTH ARKM 3 okey. Dua akan tengok dulu PYTH PYTH USDT. Dua akan tengok kat Binance je. So rasa tu tak pernah review rasa coin ni. Okey, tu tak pernah review. Oh, okey, ada di coin. So sebelum ni kita monitor support resistance. So siapa yang ada buy dalam kawasan ni, tahniah untuk anda, dan kita dah breakout resistance. So now resistance kita bertarget 1.6 kita berada di 88. Kita dah sampai pun 80 sen. So berlaku sikit correction. So normal. So now kita expect untuk more higher ke atas. Kita boleh target 4.2 dalam 1.8. So adakah kita akan berlaku correction? So kalau ikutkan kat sini, tanda correction sedikit, higher the price, higher low RSI. So apa kita akan expect dengan price mungkin akan buat minor base, mungkin ada sedikit berlaku kenaikan ataupun ni apapun kita akan dia buat base. So nak tengok RSI, kalau cantik RSI drop sikit at least below 50 berada close to oversold. So RSI ada oversold. So consider good position untuk dia pump untuk next movement. So itu untuk di PYTH ni. Kemudian satu lagi tadi apa request, ada dua. ARKM USDT, betul tak ke salah? Arham nak sebut. Okey, betul tu. Biget Binance, dekat Biget kot, tu akan tengok Biget. Okey, Biget harga opening dekat kawasan ni. So ini salah satu contoh chart yang Zul boleh katakan kita boleh guna sebagai yang Zul nak kata Fibonacci yang Zul test tu. So last low, last high. So kita akan letakkan dia punya support tu close dalam kawasan ni. So dulu kita nanti tu akan naik lagi. So kita akan naikkan yang ni, kita akan letak support dia. Yang pencantik tu dapat yang ni lah, support. Tak, yang ni yang tak boleh. Ni kita boleh tarik yang ni. Last high, last low, dan ada support. So price dalam support ni adalah support. Kemudian kita monitor, kita boleh monitor last high ini to last low. Kita ada kena resistance. So price dah pun break resistance. So cantik je resistance tu break. So meaning sekiranya anda ada position mana-mana dalam kawasan ni, tahniah untuk anda. Now kita monitor apa, kita dah breakout resistance. Price dah naik sampai mana, 1.6 dia break sekejap, 2.6 dia break sekejap. So now kita expect RSI dah overbought, top RSI sikit cooling down. So meaning ada momentum lagi untuk naik. So ARKM ni selalu nak buy siapa dah terlambat lah. So siapa yang nak buy bawah ni, tahniah untuk anda. So now kita monitor kita punya target. So kita dah sampai 2.6, 3.6, net target kita adalah 3.7 ataupun 4.2 dalam 3.7 dolar. So itu adalah kita punya target. So kalau sampai dalam 3.7 dolar ataupun 4.2 tu, mungkin anda boleh ambil sikit dah profit. Dan kalau berlaku correction, dan correction tu akan meletakkan RSI oversold, so mungkin masa tu boleh re-entry balik untuk long term. So itu untuk di ARKM. Next comment adalah PHA USDT. Okay, Zul rasa Zul tak pernah review coin ni. Pernah. Zul mungkin dulu pernah kata request. So price drop banyak ni. So expect kita drop itu drop target kita 1.2, 1.6, drop di 1.6 below ni. So kalau ikutkan ni kita lama kan ni, ikutkan ni masa bearan dulu. Siapa yang kata request ni. So now kita tengok kita ada satu channel low ini to low ini. Kita break, kita dah pun break channel ikutkan. Sudah break, cuma dia tak berlaku kenaikan yang drastik lagi. Tapi daripada point ini kita boleh jangkakan last high, last low. Last high ini to last low kita ada support. So price masih lagi berada below support ni. So break support ni dan kita boleh jangkakan next movement dia adalah last high to last low. Kita ada resistance. So meaning kita dah breakout kita punya downtrend. Dan downtrend itu pun dah kata official, beri signal kita untuk daripada downtrend berubah jadi uptrend. So meaning sooner or later breakout saja resistance ni akan more higher ke atas. So secara kalau technical, kalau buy position, mana-mana antara resistance ini dan bot support ni anda boleh buy untuk long term dan
kuartal tengoklah rezeki anda breakout ini dia akan more higher ke atas dan boleh monitor lah 1.2, 1.6 dan so on ke atas. So itu untuk PHA. Next comment, membership ada lagi tak? Okay, dah tak ada membership, so tu akan ambil untuk subscriber ya, siapa ada tambah subscriber. Okay, VRA. Okay, VRA sebab semalam berlaku kenaikan sebab tu ada request VRA 20%, 30% tu yang ni. So VRA ni sama juga, signal macam juga kan kita ada down channel, kita buat support resistance macam tu juga kan. Contoh tadi di PHA, siapa-siapa nak buy, ini adalah masanya consider go anda nak in. So price antara board resistance dan support, so tu punya average ni pun berada di kawasan ni. So ini next movement lah berada di kawasan ni. So masih belum terlambat untuk anda consider. Untuk tu lah, untuk anda tu tak tahu, tapi untuk tu masih belum terlambat untuk in. Tapi Zul dah all in lah, Zul dah pass Zul punya kata nafsu buy tu. Zul dah all in pun nah position kawasan ni. So kalau siapa anda nak buy lagi, terpulang beranda, tapi berdasarkan Zul punya analysis dan berdasarkan Zul punya experience Zul chart dalam kuartal kripto ni, signal macam ni adalah consider good range untuk all in sebelum next pump. So itu untuk di VRA. Next comment ada lagi tak yang Epic dah boleh buy? Okay, Epic dah boleh buy. Ikutkan Epic maknanya Zul nak buy, Zul dah buat decision untuk buy untuk tambah lagi Zul punya 10,000 coin, 5,000 coin. So menjadikan Epic sama juga position macam tadi, price dah breakout yang kawasan ni dan price tengah berinteraksi antara resistance dan support. So kita berada di kawasan support, so great opportunity untuk all in. Zul sendiri pun nak tambah lagi 5,000 ke 10,000 coin dalam untuk di Epic. So untuk bulan ni macam kan, Zul tunggu bonus dia macam ni. Zul tunggu bonus, dapat bonus je nanti Zul akan masuk. So currently ada modal untuk gaji bulan, tapi Zul tak naklah masuk. Itu kata Zul, itu duit keperluan. Zul tak nak invest duit keperluan. Zul invest duit investment. Duit keperluan kita simpan, tak perlu invest. Duit investment nanti baru kita invest. So kalau siapa-siapa nak ni tak perlu tunggu Zul, now dah consider great opportunity. Zul sendiri pun dah buy tu 5,000 coin dalam kawasan ni, dan juga tu kalau drop lagi dan alhamdulillah dapat kawasan ni. So now untuk di Epic adalah opportunity. Siapa nak on in now adalah good time. Sebelum kita breakout recently, kita akan mau terbang mau higher. So siapa all in kawasan ni, tahniah, now adalah second position on in sebelum kita fly ke atas. So itu untuk Epic. So next comment, oh tu termiss tadi Epic. Kemudian okay, kita akan baca satu. Tengok tu, tolong tengok SRP macam juga kan masih berada di support. Nanti kita tengok akan GMT macam ni. GMT macam ni untuk all in boleh tengok ke kenapa lah asyik sangat jumpa. Okay, macam akan juga rezeki masing-masing. So kalau siapa yang quarter follow tu daripada awal itu 21 dulu, mungkin dia dah tu jangkakan. Kalau siapa yang follow tu awal 21 tu, mungkin dia dah dalam profit lah, dia punya portfolio macam tu. Zul sendiri pun dah profit. So kalau ikutkan Zul on in 9 tu, mungkin ada yang dah buy, ada tak ada holding. So dah expectation pun dalam profit lah. Ada SRP balik untuk sekarang. So ada SRP masih boleh nak all in tu, menjadikan position untuk all in. Contoh Cardano sebab dia punya coin tu boleh tengok lah. Sebab apa nak all in currently, bukan kata tak okey, boleh, cumanya anda bukan buy di best position. So best position untuk di all in untuk di Cardano adalah ni kawasan ni, kan mana-mana dalam kawasan falling channel dah breakout ni. So kita ada support resistance. Zul sendiri pun dah all in kawasan ni. Zul punya average masih lagi tinggi 82 sen. So untuk Zul nak masuk lagi heavily boleh. Sebab apa? Dia punya average berada below. Kalau anda average anda berada di dah bawah ni, nak tambah aset, Zul sarankan untuk anda DCA saja. Untuk Zul nak buy sebanyak mana boleh, tak kisah. As long Zul dapat turunkan dia punya average turun ke harga semasa. So untuk Zul, position Zul, yes, dia boleh beli lagi. Cuma Zul tak lah, Zul akan keep buy. Mungkin Zul akan tambah lagi dalam RM1,000 ke RM2,000 untuk collect asset dan reduce sikit average. Tu tak ada masalah untuk Zul. Tapi untuk anda yang dah all in di kawasan bawah ni dan anda punya average berada kawasan ni, nak all in lagi kawasan ni, saran Zul DC. Anda perlu di all in macam mana yang nak all in berapa tu? Mungkin nak all in 5,000 macam Zul letak target. So Zul nak ada 1,000 coin. Cardano Zul dah ada 1,000 coin, Zul all in another 1,000 coin, sudah ada 2,000 coin. So next all in Zul, maksud Zul kalau Zul nak dapatkan lagi, mungkin Zul akan dapat lagi another 1,000 coin. So tapi tengoklah, kalau dapat 1,000 coin harga agak mahal. So mungkin Zul tak dapat, mungkin Zul dapatkan 200, 300. So meaning itu bagi Zul, position tu bukan all in dah. Itu consider DCA. Zul hanya tambah asset saja. So kalau nak all in tu, contoh kalau anda dapat 1,000 coin, anda terus buy 1,000 coin. So kalau anda nak all in 1,000 coin dengan current time,
bagi Zul tak ada masalah kalau anda first entry. Sebab apa? Kalau kita zoom out, kita punya perjalanan ataupun journey untuk all time high tu masih lagi jauh. Daripada current point, at least untuk all time high saja kita ada 400%. Untuk expectation dia punya all time high berada 5 dan 700%. So kalau anda all in di price ni pun, bagi Zul, kalau first entry ataupun baru-baru nak all in, bagi Zul tak ada masalah kalau ada first entry. Sebab apa? Kita punya journey untuk atas tu masih lagi jauh. Cumanya anda perlu ada mindset lah. Anda buy di bukan good position. Bila anda buy bukan good position, sekiranya sebarang berlaku rejection 20-30%, anda janganlah panik. Janganlah kata itulah ni suruh buy dulu dah jatuh. Anda sendiri buy dah kawasan yang tak berapa cantik untuk short term. So siapa yang buy kawasan ni, tahniah untuk anda dah naik. Cumanya anda perlu ada mindset. Anda buy, anda tahu anda buy di kawasan currently, RSI sendiri pun berada overbought. Bila overbought tu price tend to untuk berlaku jatuhan walaupun kita dalam uptrend. Tapi disebabkan kita dalam mega uptrend, so opportunity untuk anda profit tu lebih tinggi berbanding berlaku minor correction. Kalau minor correction pun tak perlu panik. Kuartal consider anda peluang lagi untuk anda tambah sedikit lagi sebelum next pump. So itu anda perlu memahamilah untuk all in. So bila jaga kan nak buy ni, all in tak kisah kat mana, as long anda boleh tanggung dia punya risiko. So make sure anda invest duit expectation boleh loss, bukan duit keperluan. Macam tu nak invest ni, boleh je tu nak invest hari ni, tapi itu dah pakai tu punya duit keperluan. Duit keperluan tu, duit emergency tu bukan duit investment. Duit investment nanti tu akan tunggu bonus nanti, dan juga beberapa tengah tu saving sikit-sikit dah, dan tu tunggu green point aja dapat je correction ataupun point-point yang RSI overbought tu lah. Tak kisahlah harga tak kisah berapa, as long tu masuk terus profit. So dia secure tu punya kuartal modal dan juga tu punya portfolio. So guys, saya rasa itu saja ni. So tak dapat nak pergi semua. So video tu pun dah panjang. So thank you untuk siapa-siapa komen di bawah, dan hopefully dapatlah membantu anda sikit, dan hopefully kita akan tengok akan dapat untuk Bitcoin correction. Dan correction tu tak kan, Zul tak mengharapkan correction, tapi Zul menunggu correction disebabkan correction tu akan memberi Zul punya peluang untuk tambah. Bila dan kat mana correction, next point adalah expectation daripada all time high. Kita dah tak ada correction dalam kawasan ni, dah miss dia punya point correction. Now yang penting point correction next adalah di dalam kawasan ni, dan kalau dapat correction yang kita nak dan RSI berada oversold, itu adalah opportunity kita untuk another entry untuk collect price set untuk layan lagi bulan tahun 25. Itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan lain. Jumpa dalam review. Assalamualaikum. Bye bye.